Pagi hari segala sedosa. Itu dia warnakan pagi anda bersama kami. Apa khabar Malaysia bersiaran berlintas langsung bersama kami, iaitu saya Nurida Umur dan juga rakan setugas. Saya Dini Ashraf Salim. Saya nanya sikitlah, tanggal 31 kurang lagi 24 jam. Ya. Detik-detik ambang merdeka, ambang hari kebangsaan kita pada hari esok. Pastinya sesuatu yang menerujakan rakyat Malaysia. Betul tu Ashraf. Kita tengok ada bendera kebangsaan di dalam studio ketika ini. Ini sedikit sebanyak menyemarakkan lagi semangat dan lebih manis lagi hari ini. Sesuatu yang menarik di mana dapat saya kongsikan bersama anda penonton ketika ini, di mana hari ini bernama turut melakukan sambutan Hari Kebangsaan. Ini dah sabar ni. Ya, betul. Difahamkan petang ni ya. Petang nanti. Apa yang berlaku nanti petang nanti ni? Inilah dia nak kongsi ni. Okey, ada pertandingan pertunjukan kereta berhias. Itu dia. Pertandingan pakaian terbaik dan juga persembahan petugas. Ini merupakan satu aktiviti bagi mengimarahkan dan juga memeriahkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan. Pastinya yang tak lama lagi, selang hanya kurang 24 jam. Betul. Kita akan negara kita akan menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Ini sesuatu yang manis untuk kita kenang. Kita mencipta hari ini momen untuk jadikan sejarah pada masa hadapan. Betul. Hari Kebangsaan 2022 bertemakan keluarga Malaysia teguh bersama. Saya pun rasa tak sabar sekarang ni kalau kita semak sosial media kan, di TikTok tu banyak dah buat video-video berkaitan tentang peristiwa ataupun persiapan bagi sambutan hari esok. Merasa esok ini kena bawa ramai-ramai turun ke Dataran Merdeka. Kerana difahamkan tahun ini sambutannya cukup meriah gemilang. Selepas hampir 2 tahun kita menyambut dalam keadaan cukup sederhana sebelum disebabkan PKP. Jadi ramai-ramai kita raikan pada pagi esok. Awal pagi kita datang, gunakan pengangkutan awam. Sebab banyak jalan-jalan yang akan ditutup pada hari esok. Dalam masa itu kita semak jugalah apa berita yang menarik di bernama.com. Ni kisah yang berlakunya disebabkan kerana satu produk kuih. Suka makan kuih bulan. Oh, itu antara kuih favourite saya sebenarnya. Tetapi ini satu yang menarik juga apabila peristiwa yang berlaku di Singapura inilah, apabila produk buatan kuih bulan daripada Malaysia terpaksa ditarik balik disebabkan masalah isu keselamatan, yang mana agensi makanan Singapura SPA juga SFA telah pun mengesan kehadiran E. coli yang melebihan daripada mikrob yang telah pun dibenarkan oleh negara tersebut. Maka tindakan terpaksa dia lakukan dengan sesegera mungkin oleh pihak berkuasa Singapura untuk menarik balik produk kuih bulan daripada Malaysia ini, yang difahamkan produk terbabit itu My Mom's Cookies Premium Mau Shan Wang Snow Skin Mooncake Vegan daripada pasaran. Dan kalau mungkin ada dah terbeli di sana tu, tak payah makanlah. Ya, sebab untuk keselamatan, tujuan keselamatan, betul. Dan itu pula di sekitar di Singapura. Dan kali ini kita nak kongsi mengenai satu lagi berita yang menarik sekali, iaitu di Johor, di mana sekitar 1,188 anak Johor yang kehilangan ibu bapanya akibat COVID-19 turut dibantu. Ini merupakan satu langkah dan juga inisiatif kerajaan Johor melalui Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim YPKDT untuk memberikan bantuan simpanan pendidikan dan juga perlindungan insurans sehingga anak-anak yatim ini berusia 21 tahun serta bantuan tunai dan juga sokongan moral. Ini kiranya anak-anak yatim ini dijadikan sebagai anak angkat oleh kerajaan negeri itu sendiri. Usaha ini dilakukan oleh kerajaan negeri Johor untuk membantu mereka yang memerlukan, dan difahamkan juga daripada wang ataupun dana RM3 juta yang telah pun ditentukan, separuh yang telah pun diberikan kepada mereka yang sepenuhnya, dan bakinya akan terus diberikan kepada anak-anak yang memerlukan ini. Dan masa sama juga ini satu berita yang menarik juga berkaitan tentang harga ayam dan juga telur masih lagi kekal sama harga shillingnya, walaupun sebelum ni ada ura-ura kononnya selepas 31 bulan tu nanti akan kembali semula, tak ada dah. Betul. Tapi telah pun disahkan oleh menteri berkaitan tentang perkara ini bahawasanya harga itu akan kekal sehinggalah kalau ada apa-apa pengumuman terbaru ditetapkan oleh pihak kabinet. Tetapi buat masa sekarang ini masih lagi harga shilling tersebut dikekalkan. Masih lagi kekal. Dan sekiranya anda melihat sekiranya harga tersebut ada berlakunya kenaikan di mana-mana kawasan, anda boleh terus sahaja adukan aduan menerusi portal eaduan.kpdnhep.gov.my ataupun di talian pusat 1800 886 800, ataupun anda boleh email saja ke eaduan@kpdnhep
polis.gov.my kerana di situ mungkin ada solusinya, mungkin akan ada tindakan terhadap mereka yang tidak bertanggungjawab dalam menjalankan perniagaan. Dan dalam pada itu kita dah berkongsi sepintas lalu apa aktiviti pada hari ini di Bernama dan juga mengenai perkembangan semasa. Selepas ini perkara menarik lagi sebab kita nak menghangatkan lagi Hari Bulan Kebangsaan 2022 tahun ini dengan cerita di sebalik cerita. Macam mana tu? Cerita berkaitan apa ni kan? Sesuatu menarik. Sesuatu menarik tapi kita nak berteriak dulu, tapi sebelum itu kita saksikan dulu laporan cuaca dan juga dari Bilik Berita. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia, langsung dari Bilik Berita bersama saya Pravina Turisingham. Kita mulakan dengan laporan ini. Polis mengesahkan seorang bayi perempuan berusia 10 bulan telah didapati tidak sedarkan diri di rumah pengasuhnya di Seksyen 17 Shah Alam, Selangor pada 19 Ogos lepas. Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Muhammad Iqbal Ibrahim menerusi kenyataan berkata Nur Aulia Dilisha Muhammad Khairul disahkan meninggal dunia pada 22 Ogos selepas 3 hari menerima rawatan di Hospital Shah Alam. ACP Muhammad Iqbal berkata pihaknya menerima laporan daripada bapa mangsa berusia 33 tahun pada 8 malam 19 Ogos. Berdasarkan siasatan, pengadu dan isterinya telah ke rumah pengasuh sekitar 4 petang hari yang sama setelah dimaklumkan anaknya tidak sedarkan diri. Mereka telah melakukan pemeriksaan di sebuah hospital swasta di Seksyen 19 dan mendapati ada kesan lebam di dahi serta disyaki ada pendarahan di otak. Insiden berkenaan tular di Facebook susulan hantaran seorang lelaki dipercayai bapa kepada bayi itu memaklumkan mengenai kejadian menimpa anaknya yang meninggal dunia selepas dihantar ke rumah pengasuh. Muhammad Iqbal berkata siasatan turut dijalankan terhadap pengasuh tersebut dan pihaknya mendapati wanita berusia 36 tahun itu sedang mengandung 5 bulan. Katanya wanita itu menjaga 8 orang bayi dan kanak-kanak berusia 3 bulan hingga 4 tahun termasuk anak pengadu di kediamannya secara bersendirian. Siasatan lanjut masih dijalankan dan kes diklasifikasikan mengikut Seksyen 31-1-E Akta Kanak-Kanak 2001. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang hadir ke Bukit Aman bagi memberi keterangan berkenaan kenyataannya yang mendakwa komuniti bukan Islam dan bukan Bumiputra paling ramai terlibat dalam kegiatan rasuah. Tanpa memberi butiran lanjut, Ketua Komunikasi Korporat PDRM ACP Iskandar Guru berkata Tan Sri Abdul Hadi hadir bersama peguamnya. Menerusi kenyataan malam tadi, ACP Iskandar Guru berkata Presiden PAS itu memberikan kerjasama sepanjang sesi rakaman keterangan berlangsung. Siasatan dikendalikan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Bernama melaporkan PDRM telah membuka kertas siasatan terhadap Tan Sri Abdul Hadi susulan kenyataan yang mendakwa komuniti bukan Islam dan bukan Bumiputra adalah golongan paling banyak terbabit rasuah. ACP Iskandar Guru sebelum ini dilaporkan berkata polis menerima 28 laporan berhubung kenyataan Tan Sri Abdul Hadi itu dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 505-C Kanun Keseksaan kerana mengeluarkan kenyataan dengan niat mengapi-apikan mana-mana golongan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia kerana penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Malaysia dan Thailand bersetuju untuk mewujudkan Memorandum Persefahaman atau MOU yang akan menjadi platform strategik dalam memperkukuhkan lagi kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein berkata MOU yang dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini antara lain akan mengukuhkan kerjasama ketenteraan dan meneroka bidang kerjasama baharu termasuk melibatkan industri pertahanan, sains pertahanan dan teknologi.
Menerusi kenyataan, beliau dan rakan sejawatnya di Thailand, Prayut Chan-o-cha, menugaskan pegawai kanan mereka untuk memuktamadkan MOU tersebut sebelum akhir tahun ini. Datuk Seri Hishamuddin kini dalam rangka lawatan kerja 2 hari ke Bangkok atas jemputan Prayut bagi menghadiri Pertahanan dan Keselamatan 2022. Prayut sebelum ini adalah Perdana Menteri Thailand dan sedang menunggu mahkamah menentukan sama ada beliau telah melepasi hak tempoh jawatan Perdana Menteri seperti yang dibenarkan Perlembagaan Negara itu atau boleh meneruskan dengan jawatan itu. Kedua-dua pemimpin menekankan hubungan pertahanan dua hala yang semakin kukuh, terutama menerusi 3 latihan yang dijalankan antara Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Angkatan Tentera Diraja Thailand RTARF tahun ini, iaitu Tamal Udara, Tamal Darat dan Tamal Laut. Dengan itu, sekian laporan langsung dari Bilik Berita bersama saya Pravina Tristingham. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Assalamualaikum, saya Zazmi bin Abdul Halim daripada Unit Penyuntingan Berita. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65. Keluarga Malaysia teguh bersama. Merdeka! Assalamualaikum, saya Syafiq Roslan daripada Unit Grafik Bernama TV. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka. Keluarga Malaysia teguh bersama. Merdeka! Hai, saya Melissa Ong dari Bilik Berita ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan ke-65 dan kepada anda yang pulang ke kampung halaman, berhati-hati di jalan raya. Saya Hudin, saya daripada unit Konti Bernama. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada seluruh rakyat Malaysia dan selamat Hari Kemerdekaan kepada seluruh warga Bernama. Keluarga Malaysia teguh bersama. Itu dia ucapan Hari Kebangsaan 2022. Begitu semangat Semangat sekali. keluarga Malaysia teguh bersama dan pastinya mencapai Hari Kebangsaan ini bukan satu perkara yang mudah. Ya. Tugas itu digalas oleh mereka yang sangat mempunyai rasa cinta kepada negara dan kita bawakan mereka ini yang telah pun berjuang berhabis-habisan bagi memastikan supaya apa yang kita capai hari ini dapat kita rasai bersama. Dan saya sangat berbesar hati rasa sebab sebenarnya rasanya sebab kita nak bersama dengan individu yang memperjuangkan tanah air kita ini bersama dengan kita di set up Khabar Malaysia untuk pagi ini. Siapakah mereka, Nurul? Ya, ada 2 figura yang begitu hebat sekali bersama kita akan berkongsi cerita, berkongsi rasa dan berkongsi kisah-kisah detik kemerdekaan negara. Bersama kita hari ini adalah Encik Zahriman Alias, merupakan penulis buku F-Team Rahsia dalam Rahsia dan juga veteran PDRM iaitu Deputi Superintendent Besar Kamaruddin Hashim atau lebih dikenali sebagai Kenny. Dan hari ini topik kita Rahsia dalam Rahsia. Rahsia dalam rahsia. Dengar perkataan pasukan F tu saya pun dah macam pasukan F. Saya tak pernah dengar ni. Betul. Sepanjang saya mengenali pasukan Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, tak pernah dengar perkataan pasukan F. Tetapi ada sesuatu menarik yang dikongsikan rahsia dalam rahsia. Itu dan kita akan congkilkan hari ini. Okey, dan kita bersama dengan seperti yang saya beritahu awal tadi iaitu kita bersama dengan penulis buku F-Team dan Cik Zahriman dan juga Uncle Kenny merupakan veteran PDRM dan terlebih dahulu mungkin kita nak berkongsi dengan Cik Zahriman lah atau lebih dikenali sebagai Atok mengenai rahsia dan rahsia iaitu mengenai F-Team. Apakah itu F-Team sebenarnya dan bagaimana boleh tercetusnya idea untuk melahirkan satu buku mengenai F-Team ini? Baik, terima kasih Nurul. F-Team ialah satu pasukan polis dalam special branch, dalam cawangan khas. Dia adalah satu pasukan elit yang ditubuhkan oleh special branch oleh cawangan khas khusus untuk menangani ancaman komunis militan dalam negara kita. Okey, dan anggota F-Team ni adalah hanya separuh saja pegawai polis dari cawangan khas. Dan rasa bahagian lagi adalah orang-orang yang membantu kita, separuh lagi itu adalah bekas-bekas pengganas sebenarnya. Bekas-bekas pengganas yang kita dah tawan, yang kita dah tangkap, yang kita dah pulihkan, kita ambil untuk
bekerja dengan kita, membantu kita menarik kawan-kawan dia yang masih ada dalam hutan, masih ada dalam underground untuk dikembalikan ke masyarakat. Itulah kelebihan pasukan F-Team, yang mana pasukan-pasukan keselamatan lain tak pernah buat. Hanya kita saja yang menangkap, menawan, dan kita gunakan balik mereka. Sebab kita percaya musuh yang hidup, komunis yang hidup adalah lebih bermakna berbanding dengan komunis yang mati kita tembak. Ini satu cerita yang membuat saya terkejut sekejap. Tidakkan berani saya kira kerana menggabungkan daripada pasukan Polis Diraja Malaysia dan juga pengganas itu sendiri dalam satu pasukan untuk menyelesaikan masalah komunis ini ketika itu. Jadi saya nak bertanya kepada individu yang berada dalam pasukan ini, iaitu Tuan Kenny. Tuan Kenny, saya nak bertanya berkaitan tentang pasukan F-Team ini. Apa beza dengan pasukan-pasukan lain yang ditubuhkan di bawah PDRM? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tu kepada perbezaan. Sebenarnya semasa komunis masuk balik ke Semenanjung pada tahun 1998 dan kemudian diisytiharkan darurat yang kedua, ya. Jadi pihak tentera dan juga polis daripada pasukan polis hutan dikerahkan untuk menghalang kemasukan pengganas komunis daripada sempadan Thailand, Selatan Siam sana. Dia ramai. Jadi bila dia masuk ke dalam dan tak dapat dihalang dan dia sudah terlepas daripada sempadan Thailand di Betong Thailand sampai ke Negeri Sembilan lah. Dia punya jalan. Jadi pada masa tu Tan Sri Abdul Rahman Hashim, pengarah Cawangan Khas, dia memikirkan satu pasukan patut dibentuk lah untuk membantu menangani macam mana untuk menghalang dan juga macam mana caranya kita untuk dapat menghapuskan pergerakan militan komunis yang masuk daripada hutan ni. Tetapi oleh kerana kita dalam Cawangan Khas kita tahu banyak maklumat dan intelijen, dia berkendakkan supaya kita cuba menangkap hidup-hidup menawan. Itu adalah matlamat F-Team ditubuhkan. Kerana kalau dengan cara tangkapan seperti mana yang Atuk Zariman bagi tahu tadi, kalau kita tangkap, kita dapat pulihkan dia dan dia boleh bantu kita untuk menawan lagi yang lain. Itulah sebabnya F-Team ditubuhkan. Bukannya seperti macam pasukan keselamatan yang lain, seperti polis hutan masuk, seperti dia orang pergi masuk hutan cari. Kita masuk tetapi kita bagi tujuan kita lain. Tujuan kita mengkaji dan kita membuat operasi atau projek untuk menawan hidup-hidup. Tapi tidaklah bermakna kalau kita menawan semua, kita pun pernah juga terpaksa membunuh ataupun terpaksa menghapuskan mana yang membahaya kepada kita, yang kata orang mengangkat senjata, yang cuba menembak kita dan sebagainya, kita hapuskan. Tetapi kita lebih banyak menawan daripada itu. Jadi F-Team itulah bezanya. Kita punya tanggungjawab kita, peranan ialah untuk menawan, menangkap hidup-hidup dan dipulihkan kembali dan dimasuk untuk membantu kita untuk cuba bawa keluar dan tangkap yang lain ataupun tawan yang lain untuk bawa keluar supaya dia kembali pada masyarakat. Itu adalah satu tugasan yang berat ya, untuk membawa pengganas itu secara hidup-hidup dan ditukarkan fahaman pengganas itu kepada menukar fahaman bukan mudah. Ini bukan tugasan mudah bagi nak menukar fahaman tentera mereka ini untuk ikut kepada kita pula. Betul. Ini saya memang salut. Kata apa-apa. Dia bukan sebenarnya bukan kita menukarkan fahaman dia, tetapi kita menukarkan kesetiaan dia. Dulu dia setia dengan perjuangan dia. Sekarang kita buatkan dia supaya dia hilang kepercayaan kepada perjuangan dia sendiri, tetapi di dalam otak dia masih ada ideologi. Okey, dalam itu ya, Atuk, kita nak tahu juga mengenai untuk menukar ideologi. Adakah tindakan itu dilihat berjaya ataukah adakah berlakunya apabila pengganas tersebut apabila dibawa masuk ke dalam kumpulan untuk dibersihkan ataupun ditukarkan ideologi, tetapi akhirnya berbalik kepada ideologi asal? Okey, yang sebenarnya mengikut pengalaman lah, yang sudah ramai semuanya yang kita dah tangkap. Okey, kalau nak ikutkan jumlah pengganas komunis
yang militan yang duduk dalam hutan yang kita telah tangkap ada 187 orang daripada dalam hutan. Itu dalam hutan saja. Tetapi sebilangan lebih besar lagi penganas adalah yang di underground, yang duduk dalam bandar juga bersenjata. Kita tangkap lebih 2,000 orang. Satu jumlah jadi besar. mereka ni bila kita ambil, kita percaya sepenuhnya tentang ketaat-setiaan dia untuk membantu kita. Tak pernah jadi kes di mana mereka ni berlaku berpaling tadah. Berpaling padah nak bunuh kita balik, tak ada. Malah dia betul-betul ingin melakukannya. Malah salah seorang daripada pengganas yang kita telah tawan itu satu hari pernah menggalangkan badan dia untuk menyelamatkan nyawa Tuan Kenny. Dia meninggal. Kalau tidak, Tuan Kenny telah mati dalam satu operasi. Begitulah taat dia kepada perjuangan kita untuk menamatkan perjuangan komunis. Meremak bulu saya dan saya hilang kata-kata bila berada dalam figura yang adiwira saya kira bagi negara ini. Tuan Kenny, saya nak bertanya berkaitan tentang berapa ramai jumlah anggota dalam pasukan F-Team ini dan bila ia ditubuhkan dan bila ianya operasi itu ditamatkan. Okey, pasukan F ni ditubuhkan pada tahun 1971. Jadi pada mula penubuhannya yang ada cuma hanya 4 orang pegawai dan 17 pada bekas anggota komunis, penganas komunis yang telah dipulih, yang telah berkhidmat balik dengan cawangan khas. Kebanyakannya datangnya daripada dia orang berkhidmat di selatan Thailand sana. Masa tu kita ada di selatan Thailand ada RBCO namanya, Regional Border Committee Organisation, di mana kita ada kerjasama antara pihak Thai dengan kita, dibenarkan kita untuk mencari merisik maklumat tentang komunis. Kerana pergerakan komunis besar sekali, ibu pejabatnya berada di Selatan Siam. Jadi itulah. Tapi oleh kerana bila pengarah cawangan khas nak menubuhkan ini, jadi dia bawa pegawai dia ni diketuai oleh mendiang Datuk Leong Chiwo. Jadi dia bawa dengan 3 orang pegawai dan lagi 17 anggota ni menubuhkan. Itulah pasukan F-Team yang pertama sekali lah. Jadi F-Team ni oleh kerana dia adalah pasukan yang dirahsiakan. Ini adalah matlamat yang penting sekali. Penubuhan ini tidak akan diceritakan, dihebahkan pada siapa-siapa pun. Hingga di dalam cawangan khas sendiri, walaupun satu organisasi pun tak tahu yang ada F-Team. F-Team betul-betul macam mission impossible jugalah. Dia memang senyap, dia memang dirahsiakan. Jadi memang orang tak tahu. Cuma ada 17 orang je pada masa itu. Dan kemudian dinaikkan tambah. Dan apabila saya masuk pada tahun 76, saya pun kerana masa itu pergerakan militan komunis bertambah-tambah kuat, dan kita terpaksa minta bantuan lah. Saya pun minta dengan bantuan daripada ketua-ketua saya supaya dapat menambahkan anggota-anggota daripada anggota polis sendiri lah untuk membantu, kerana kita tak boleh mengharapkan yang 17 orang saja bukan komunis untuk bantu saya menangkap, kan. Saya pun kerja betul lah. Masa dulu saya tidak ada anggota-anggota polis biasa yang kerja dengan saya berkhidmat bersama dengan bekas-bekas komunis yang pergi menangkap. Biasa kebanyakannya kita melaksanakan tangkapan tawanan di luar lah, di bandar. Kerana militan di komunis underground ataupun di bawah-bawah tanah ni yang militan ada seramai hampir 7,000 orang pada tahun 1976. Ramai. Sudah ada, masih lagi ada 7,000 orang. Sudah ramai 7,000 di luar. Secara rasminya ditamatkan pada tahun bila? Pasukan F ini. Pasukan F ni secara rasmi ditamatkan perkhidmatannya. Ditamatkan, dia tutup selepas kita tamat adakan perjanjian damai tahun 1989. Lepas tu pasukan F masih ada diteruskan lagi sehingga tahun 1995. Pada bulan Mei tahun 1995 dibubarkan. Dibubar pun secara senyap juga. Sebab itu adalah tahun saya lahir. Bulan pun sama sebenarnya. Itu dia kita nak bercerita berkaitan perkara ini. Saya nak bertanya berkaitan cerita dalam cerita yang tidak dapat dilupakan oleh Tuan Kenny. Tapi kita nak saksikan dulu satu VT berkaitan tentang rasa cinta kepada negara, juga berkaitan ini satu sajak yang dibawa oleh pelajar ataupun daripada Universiti UNIMAP. Kita saksikan, jom. Sayup pemandangan mata terleka
hilang tenggelam di gua resah. Marilah kita semarak merdeka, berjiwa kental, bebas penjajah. Sebagai rakyat negara merdeka, ayo semarakkan rasa, cintakan tanah air. Walau apa jua bangsa dan agama, bersatulah kita atas nama negara Malaysia. Jadilah generasi benteng keamanan, memelihara kedaulatan negara agar kita terus terpelihara dan kekal merdeka hingga ke akhirnya. Kami dari Universiti Malaysia Perlis ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Keluarga Malaysia teguh bersama. Pasukan F, rahsia dalam rahsia, itu topik yang kita bincangkan pada hari ini dan kami bawakan dua figura hebat masih lagi bersama kami di studio. Dan sekarang ni Ashraf, kita nak bercakap mengenai buku. Betul. Dan bersama dengan penulis buku kita ketika ini adalah yang tak perlu yang saya nak perkenalkan, Encik Zariman alias ataupun lebih dikenali sebagai Atuk. Atuk, macam mana boleh lahirnya, tercetusnya idea untuk menghasilkan buku ini kepada umum? Buku ni, saya menulis buku ni sebenarnya atas permintaan sahabat karib saya, Tuan Kamarudin atau Kenny ini. Dia hendakkan supaya rakyat tahu tentang perjuangan F-Team. Selama ni F-Team adalah satu pasukan yang disimpan rahsia. Pasukannya rahsia, aktiviti dia rahsia, kejayaan dia rahsia, tak pernah orang tahu. Jadi dia datang jumpa saya, dia menceritakan kepada saya every detail, setiap detail mengenai perjuangan dia. Dan saya catatkan tiap-tiap detail. Yang anehnya saya boleh menulis, mencatatkan tu hanya menggunakan handphone. Saya tak guna komputer, tak guna laptop. Saya hanya tulis menggunakan handphone. Dan menghasilkan dua buah buku. Tajuknya Rahsia dalam Rahsia dan Tenggelam dalam Rahsia. Itu membawa makna tu. Membawa makna. Ini ada di tangan saya ketika ini. Ya. Rahsia dalam Rahsia dan juga Tenggelam dalam Rahsia. Apa Adakah perbezaan perbezaan kedua kedua buku ni? Ya. Buku ni tak ada perbezaan. Dia sebenarnya kesinambungan. Hanya masa saya menulis dah hampir nak dicetak, kedua ada 600 muka lebih. Jadi saya bagi dua jilid. Oh, jadi nak melengkapkan penceritaan kena membaca kedua-duanya. Baca dua-duanya. Dijual sebagai satu set. Okey, saya nak tanya sikit lah kan sebelum kita dapat nak membaca secara keseluruhan dua buku ini. Dalam buku ini, apakah cerita ataupun rahsia dalam rahsia yang dimuatkan di dalam antara babak-babak menarik yang perlu untuk kita rakyat Malaysia tahu? Dalam buku ni sebenarnya mengandungi semua operasi-operasi rahsia yang dilakukan oleh F-Team untuk mencapai kejayaan sehingga kita dapat menamatkan perjuangan komunis. F-Team adalah satu-satunya pasukan yang secara mutlak telah dapat menamatkan perjuangan komunis PKM di negara kita. Kita tidaklah nak menidakkan peranan pasukan lain. Tetapi kitalah yang dapat menangkap, mengambil keluar. Nah, tiap-tiap orang pengganas yang masih ada dalam hutan dan dalam bandar tu, dan kita tamatkan perjuangan PKM. Masa mereka kita memeterai perjanjian damai, betul. Masa tu komunis militan dah tak wujud lagi dalam negara kita. Semua ini diceritakan. Dan
buku ini menceritakan fasa demi fasa. Sebab operasi-operasi itu dilakukan mengikut fasa-fasa lah. Fasa yang pertama, macam mana kita dapat mengenal pasti orang, macam mana komunis dalam hutan, dia ada kontak yang menghubungkan dia dengan komunis dalam bandar. Jadi bila kita dapat kontak ni, kita boleh kenal pasti semua ni ada 5,000 7,000 orang ni kita dapat tangkap satu persatu. Itulah dia rahsia dalam rahsia. Rahsia di dalam lagi rahsia. Perlu dapatkan setiap daripada keluarga Malaysia mesti kena dapatkan buku ini sebenarnya untuk dapat ketahui kisah ini. Kepada Tuan Kenny, saya nak bertanya tentang memori lama. Ya, saya. Khususnya ketika dalam operasi itu. Mungkin Tuan Kenny ada cerita yang ataupun kisah memori yang Tuan Kenny tak boleh lupakan, peristiwa yang tak boleh lupakan dalam operasi. Batman. Itulah F-Team ni macam yang Tuan Zariman bagi tahu tadi. Kita ni adalah daripada berbilang kaum lah. Bukan hanya Cina, Melayu, India, Iban, Kadazan, Dusun, semua ada lah. Bajau pun ada. Semua ada di dalam pasukan F-Team ni. Kita di multiracial pasukan yang mengandungi semua bangsa lah. Kita lah yang mengamalkan keluarga Malaysia, kata orang teguh bersama. Itulah dia. Sebenarnya kita dah mengamalkan daripada tahun 70-an dulu dah. Jadi kalau tanya mengenai peristiwa yang saya tak boleh lupakan sekali ialah mengenai peristiwa seorang anggota saya bekas komunis yang saya tawan masa di dalam hutan Telemong. Saya terjun daripada pokok tangkap dia di dalam hutan. Pasal tak ada tempat lain nak sembunyi. Arahan untuk tangkap bukan untuk bunuh. Walaupun dia bawa senjata, jadi saya tangkap dia. Dapat berjaya tangkap dia. Dan saya dapat membantu, bukan saya seorang lah. Saya ada membantu untuk memulihkan dia. Dan akhirnya dia menjadi satu orang macam yang paling rapat dengan saya lah. Dia ambil berkhidmat dengan dalam pasukan saya. Dan paling rapat dengan saya. Jadi dalam satu operasi yang lain, di Tapah. Operasi ini pernah ditunjukkan buat pantomin dekat masa merdeka tahun 2017. Jadi itu mengenai operasi yang agak saya rasa macam death mission lah kata orang, ataupun satu misi maut lah kata orang. Kerana saya selepas saya tangkap satu underground ataupun orang anggota Bawatan Komunis di Bukit Bintang, besoknya saya diarahkan bersama dengan yang ditangkap tu kerana dia besoknya dia nak menghantar makanan kepada segerombolan komunis di dalam hutan di Tapah. Masa tu tak ada highway Tapah Utara lagi, Utara Selatan. Jadi saya masuk hutan daripada Tapah. Saya masuk dengan jumlah semua 6 orang dalam satu van. 4 orang pegawai kanan polis, termasuk yang saya sebagai pegawai operasi. Dan yang 2 orang lagi tu, Batman tu, yang saya panggil Batman yang saya tangkap tu, dia bertindak menyamar sebagai pembantu underground, pembantu yang sebelah. Yang ditangkap tu saya jadikan dia sebagai pemandu. Kerana kita tak tahu di mana dalam hutan nak masuk. Jadi kita masuk hutan daripada Tapah tu lebih kurang dalam 3 jam lah jalan dalam hutan. Dengan hanya menggunakan van yang tak ada bukannya macam armored plated yang ada kata orang di kali 10 kan tidak. Van kosong hanya untuk mengelak di pandangan. Arahan yang saya terima apabila penganas komunis datang turun ambil makan, saya kena tangkap yang pertama, tarik masuk dalam van dan bawa lari keluar. Kalau nak ikutkan cerita tu agak macam pelik juga, tetapi kita sebagai pegawai mengikut arahan dan saya pun tak kurang tidur daripada malam tak tidur kan, ikut je lah. Tapi tak jadi macam tu lah. Jadi bila sampai tempat tu, komunis datang turun bawah, dia bersembang. Kita dengar lah dalam van duduk diam, jadi tiba-tiba peluru tembak pum dekat atas kepala saya tengah duduk. Nasib baik saya kata orang duduk tengah menyangkung kata orang kan. Dan scouting sistem. Jadi bila tembak, saya tendang pintu, saya tengok depan saya macam ni, antara jarak macam ni lebih kurang dalam 10 kaki. Sebelum nak sampai tu, rupanya dia sharp satu benda, dia tembak dalam van tu dulu, komunis ni. Jadi bila saya tendang pintu, dia nampak saya, dia nak tembak saya, tapi anggota saya di Batman dihalang badan dia. Itu yang Datuk Zariman cerita tu. Dia halang badan dia, jadi nampak depan mata saya, dia kena tembak lah. Dan saya balas tembak balik, saya balas tembak kepada komunis tu dan dia jatuh lah. Dia tak mati, dia pengsan. Saya tembak dia kena kat bahu dan leher. Tapi anggota saya tu matilah. Jadi saya bertempur lebih kurang dalam setengah jam lah, bertempur dengan komunis.
Yang sahabat saya dalam kereta pun tak dapat nak keluar kerana peluru banyak datang bertalu-talu lah. Jadi seorang sakan saya, pegawai kanan polis juga, dia tertembak lah, ataupun ditembak di tangan. Dia jatuh senjata, dia tak dapat melawan kerana dia cedera. Jadi terpaksalah saya melawan lah. Dalam setengah jam saya rasa macam satu hari lah berlawan itu dia bertempur lah setengah jam dengan penganas komunis. Itu dia. Akhirnya dia berundur lah, penganas komunis berundur. Mungkin peluru dia dah habis dan saya dapat tembak dan kita dapat bunuh. Saya tak tahu saya ke siapa tembak, tapi saya rasa saya tembak lah. Tembak dia mati, ada dua orang lagi, seorang cedera, seorang mati. Jadi kita dapat yang kita berjaya tembak, 2 cedera, 1 mati. Dan yang cedera tu yang tangkap PMN tu merupakan ketua penganas komunis di Perak. Dia ketua militeri, ketua tentera. Jadi dengan sebab dengan bantuan dia dan dengan yang lain, Cawangan Khas Perak dapat membawa keluar penganas komunis dari Perak semua. Itu dia detik-detik yang tak dapat. Itu kerja yang paling bahayalah. Kerana Saya tak ada ni. support, tak ada apa. Bukan ada pakai baju bulletproof ke apa ke, cuma berselindung daripada itu sajalah. Itu death mission lah kata orang, mati misi. Saya dengar pun benda yang sama juga ya. Itu saya tak boleh lupa lah. Tuan Gini, kerana ianya kalau kita biasa dengar Ashraf hanya dalam filem sahaja, ataupun kali ini kita dengar secara langsung daripada realiti individu yang melaluinya dan individu yang berhempas pulas dalam memastikan keamanan negara daripada dijajah oleh komunis. Itu yang pastinya, dan nampaknya masa begitu asyik saya mendengar, saya tak dengar tadi pengen beritahu masa dah mencuburi kita sebenarnya untuk kita bersama, tetapi jangan risau, cerita-cerita itu telah pun dimuatkan, dikompilkan bersama di dalam 2 buku ini. Perlu dapatkan sesegera mungkin bagi kita rasai sendiri bagaimana susahnya kita nak mendapatkan kedamaian yang kita rasa ketika ini. Dan kita perlu tabik hormat kepada kedua-duanya. Terima kasih banyak-banyak kerana menjadi adiwira kepada negara Malaysia. Dan selepas ini kita nak saksikan pula laporan daripada rakan tugas kita yang berada di Jakarta berkaitan tentang Indonesia luas rangkaian MRT. Saya sempat ke Indonesia sebelum ni dan saya saksikan sendiri bagaimana kepesatan mereka membangun MRT ni. Nak tahu laporannya, jom kita bersama dengan rakan tugas. Ya, kita saksikan. Assalamualaikum. Pembinaan yang rumit serta keadaan tanah yang tidak stabil menjejaskan pelaksanaan fasa kedua projek transit aliran masa MRT Jakarta Utara Selatan. Kos untuk laluan sepanjang 12.3 km meretasi bulatan Hotel Indonesia ke Ancol juga meningkat. Peruntukan awal sebanyak 22.5 trilion rupiah atau 1.6 bilion US dollar meningkat kepada 26 trilion rupiah menurut Menteri Ekonomi Indonesia Erlangga Hartarto. Menurutnya laluan itu melintasi tapak warisan Kota Tua. Justru kontraktor perlu lebih berhati-hati dalam membina strukturnya. Kota Tua atau Old City adalah kawasan kejiranan yang meliputi kawasan asal, pusat bandar, ibu kota dan penempatan bertembok pertama Belanda pada abad ke-17. Laluan sepanjang 12.3 km itu dibina sepenuhnya di bawah tanah, berbeza dengan projek fasa pertama. Fasa pertama sepanjang 15.7 km dengan 5.7 km di bawah tanah dan 10 km adalah binaan bertingkat. Untuk makluman, fasa pertama telah beroperasi sejak 24 Mac 2019. Kerajaan Indonesia juga sedang mencari tapak baru untuk hentian terakhir fasa kedua di bahagian lain, sama ada di Ancol atau kawasan Marina. Tapak cadangan awal di Ancol Barat depan masalah pengambilan tanah. Projek MRT Fasa 2 terdiri daripada 2 peringkat, iaitu Fasa 2A dan Fasa 2B. Fasa 2A membabitkan pembinaan 7 stesen bawah tanah. Stesen itu adalah Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok dan Kota sepanjang 5.8 km. Laluan Kota dan Ancol di bawah Fasa 2B sedang menjalani kajian kebolehksanaan oleh syarikat pengendali PT MRT Jakarta. Keseluruhan projek Fasa 2 yang telah bermula dijangka siap pada Ogos 2027. Sekian laporan saya. Terima kasih.
Terima kasih kerana seterusnya bersama kami dan kita terus semarakkan lagi semangat untuk menyambut Hari Kebangsaan 2022 dengan topik-topik pastinya berkisahkan mengenai kemerdekaan negara. Betul, ini adalah satu program jelajah Puisi Merdeka Keluarga Malaysia 2022 yang difahamkan telah pun bermula pada bulan ini sebenarnya, yang telah pun dilakukan beberapa universiti dan kita bersama dengan individu yang merupakan tunjang kuat kepada program ini, iaitu Profesor Madya Teknologis Dr. Jessica Ong Hai Leong yang merupakan pensyarah UPNM merangkap pengerusi bersama jelajah Puisi Merdeka Keluarga Malaysia. Selamat datang. Selamat datang ke Apa Khabar Malaysia. Okey. Baik, kita teruskan. Ini satu program cukup menarik, satu mengadunkan dengan puisi ini salah satu karya-karya agung bagi negara kita yang perlu untuk kita martabatkan. Mungkin nak bercerita di awal ni, nak bercerita berkaitan objektif bagi program ini. Bagaimana? Salam sejahtera dan juga salam keluarga Malaysia kepada semua dan bernama TV. Untuk objektif ataupun permulaan lah saya ingin sampaikan di sini adalah program ini adalah anjuran bersama oleh Pejabat Perdana Menteri bersama dengan Institut Kepimpinan Kemarzaman dengan Persatuan Penyair Malaysia dan kerjasama daripada IPTA dan juga IPTS Jadi kita telah bermula pada 8 Ogos di UPM, Universiti Putra Malaysia sebagai tuan rumah yang memulakan dan seterusnya kita ke Unimed Perlis pada 13 Ogos dan lepas tu kita pada 20 Ogos kita berada di Unimas Sarawak dan malam kemuncak yang baru-baru ini 26 Ogos kita berada di Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur dan kerjasama Dewan Pasar Pustaka dan juga Hotel Royal Chulan dan kita akan menjelajah lagi pada 14 September di UMS Sabah. Jadi kita melibatkan semua kaum Sabah Sarawak dan apa yang kita nak sampaikan adalah seri pertama. Selepas ini kita akan ke seri kedua melibatkan lebih ramai lagi daripada IPTA setiap negeri, IPTS. Kita ingin menyemarakkan semangat bukan sebagai untuk pelajar universiti tapi juga kepada pelajar-pelajar sekolah selepas ini. Kita nak bawa sebagai acara tahunan. Kita harapkan objektif tercapai adalah program ini kesinambungan daripada program simposium antarabangsa Bahasa Melayu pada 20-24 Mei. Kita bawa semangat itu ke jelajah dan sudah menjadikan industri kreatif untuk menunjukkan bahawa bahasa Melayu diangkat di pesada dunia dengan sastra Melayu. Itu yang objektif paling penting, mendekati komuniti itu untuk menyebarluaskan bahasa Melayu. Okey, dan Doktor, sekiranya Doktor tidak keberatan, mungkin Doktor boleh kongsikan bersama dengan penonton mengenai jelajah Puisi Merdeka Keluarga Malaysia 2022 pada siri yang pertama dan juga acara kemuncak yang berlangsung baru-baru ini. Saya kongsikan sangat menarik sekali pada malam kemuncak penampilan istimewa yang Bapak Muhammad Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mereklamasikan puisi nukilan sendiri bertajuk Keluarga Malaysia. Itu yang dapat menjentik hati, perasaan semua masa Dewan tu kagum dengan apa yang dipersembahkan dan kita telah ada 300-400 jugalah daripada pelajar IPTA secara Zoom talian bersama dengan komuniti. Saya rasa itu satu yang sangat menariklah semasa malam tersebut. Dan ada juga pelancaran lagu puisi daripada lirik tersebut, daripada nukilan itu dijadikan sebagai lirik lagu puisi. Daripada puisi Keluarga Malaysia itu jadikan lagu puisi dilancarkan dua penyanyi Heidi Homani daripada Universiti Sunway dan juga Meshanti daripada Aswara. Dan kita harapkan kita terjemahkan lagu itu ke bahasa Mandarin, ke bahasa Tamil dengan melodi yang sama. Itu kita ingin bawakan satu sentuhan barulah supaya kita mendekati belia anak-anak keluarga Malaysia untuk cintakan puisi ini dengan cara yang pelbagai. Di situ. Begitu berseni sekali. Dan lagu itu harap akan ke udara lama lagi lah nanti akan dengar. Dan dapat kita dengarkan bersamalah kerana yang menarik kerana ada istimewa itu. Rangkap itu daripada yang Perdana Menteri. Dan nukilan sendiri beliau sendiri betul. Dalam siri jelajah puisi ini, apakah aktiviti yang diisi bagi memastikan supaya ianya bukan sebatas puisi semata-mata, mungkin ada selingan-selingan programnya di situ. Betul. Nurul dan Dini, apa yang kami rasa sangat orang kata kagum adalah pelajar-pelajar di universiti kreatif, sangat kreatif. Mereka kena tulis sendiri nukilan sendiri dan kita nak pelajar itu mendeklamasikan sendiri lain. Dia tulis sendiri dan mereka lain dia cara itu. Jadi sentuhan kita bawa adalah untuk di UMS nanti kita nak menampilkan juga golongan OKU untuk mendeklamasikan puisi. Kita akan sentiasa memikirkan nafas baru bersama dengan masyarakat. Kalau seri kedua mungkin kita bersama dengan Warga Emas yang kita bawa bersama untuk deklamasi puisi dengan cara puisi dera kan. Jadi ramai pada malam kemuncak dia kata sebenarnya puisi dia menarik ramai kata boleh jadikan pelbagai bentuk. Kita rasa macam puisi sekadar bersajak bukan kita boleh jadikan puisi dera. Memang kreatif lah pelajar-pelajar, saya kagum lah mereka diberi peluang untuk tunjukkan semangat patriotisme. Kita kata belia tak ada semangat, tak betul. Bila kita sampai sana dengan pakaian dia, dengan semangatnya, dengan raptainya
keluarga Malaysia, anak keluarga memang sangat bersemangat nak menunjukkan bakat. Saya terkejut dengan nampak dengan persembahan menggunakan kain batiknya. Jadi itulah patut kita tunjukkan anak-anak kita supaya beri peluang kepada mereka, tunjukkan mereka sebenarnya ada semangat jati diri itu. Bukan sekadar kita kata kita nak mencungkil persamaan kan, tak nak menggali perbezaan. Kita sama-sama memastikan bahawa apa yang kita hasratkan perpaduan itu tercapai. Itulah sebenarnya apa yang kita sampaikan kepada masyarakat. Kita pergi bersama komuniti. Ya, itu yang dia penting Jelajah sekali. Kursi Merdeka Keluarga Malaysia 2022. Itu dapat kita saksikan ataupun pengisian dalam siri jelajah pertama. Dan bagaimana pula dengan pengisian siri jelajah kedua yang akan berlangsung tak lama lagi? Ya, siri kedua kita akan bersama dengan lebih ramai lagi. Mungkin selepas ini bersama dengan Kementerian Komunikasi Multimedia. Tan Sri Amin Berhormat dan Sri Anwar pun hadir pada malam kemuncak, mengatakan bahawa boleh kita kerjasama lebih besar lagi dengan menteri-menteri lain. Mungkin menampilkan juga kan Nurul dengan Dini pula boleh pergi bersama untuk menegosiasi. Apa salahnya kita menjelajah bersama. Kita memeriahkan lagi. Kita harap siri kedua begitu, siri ketiga diteruskan dan menjadi acara tahunan lah. Bukan kata waktu merdeka ni je kita melaungkan semangat, lepas tu kita lupa. Kan setiap bulan kita bawa semangat itu bersama. Itu yang paling penting. Saya bertanya berkaitan tentang kerana ia melibatkan tentang industri kreatif dan kesusastraan kan. Mungkin ada ataupun tidak cadangan ataupun telah pun dilakukan untuk melibatkan sama sastrawan negara supaya mereka ini bersama lebih dekat juga dengan masyarakat dan masyarakat mengambil roh dan semangat mereka ini untuk meneruskan lagi kesinambungan industri kreatif ini. Ya, sastrawan yang kita telah tampilkan iaitu Datuk Rahman Shah Arif bersama kita pada malam kemuncak itu, dan kita akan adakan lagi, akan menjemput lebih ramai sastrawan bersama kita, dan kita akan memikirkan lagi lah menjemput lebih ramai, memberikan idea-idea yang terbaik supaya kita bukan puisi saja. Sebenarnya mungkin syair kita boleh masukkan, selitkan dengan syair, gurindamnya, pantun, kan kita besarkan lagi dengan skop bukan sekadar puisi. Jadi ide-ide itu yang kita perlukan pada semua masyarakat untuk bersama kita. Kita nak kan idea-idea yang baru lain, tak boleh kita rasa kita dah ada idea, tapi bila daripada orang lain, daripada komuniti, mereka lebih hebat sebenarnya. Ya, dan kita lebih jadikan banyak. puisi, gurindam, syair ni adalah untuk semua, bukan untuk pada mereka yang tertentu sahaja. Betul. Dan Satu kita idea boleh menarik terjemahkan, itu yang paling penting. Kalau kita tengok di negara China pun ada banyak pantun yang sangat menarik. Boleh buat bersama negara India, mungkin daripada Turki ke mana-mana negara untuk kita mengangkat industri kreatif dalam drama-drama kita kan. Saya nak bertanya kerana memandangkan sudah pun berlaku beberapa hari bagi siri pertama ini tentang sambutannya. Adakah mendapat sambutan cukup menggalakkan dan saya tengok bagaimana penerimaan daripada masyarakat terhadap industri kreatif khususnya dalam aspek puisi ini? Bagaimana? Ya, sambutan pada malam tu sangat, kata kami sangat terkejut jugalah. Sebenarnya ramai kata kami rasa macam nak tengok lagi, tak habis lagi. Kenapa dah habis? Sebab kita tinggalkan dengan persoalan di situ. Ya, di mana pada akhirnya kita ada 3 pelajar daripada Aswara, iaitu Syuib, daripada Vinton dan juga David mendeklamasikan tajuk sajak Putra Lubuk Kawah, autobiografi yang Bapak Perdana Menteri disampaikan di akhir rancangan tersebut. Dan waktu tu kan kita memahami sebenarnya ini adalah perjalanan hidup yang Bapak Perdana Menteri dengan satu sajak aja orang memahami, mengerti sebenarnya itu ada autobiografinya, begitu menarik sekali. Kalau peluang ni kita tengokkan bersama nanti ke bila-bila kan Putra Lubuk Kawah sangat menarik sajak tersebut bagi saya lah. Dan semua orang terkejut kata dah habis kan, aku nak dengar lagi lebih banyak sajak sebab ada penceritaan dalam sajak. Dan kita juga dapat melihat daripada Bung Zaman, iaitu Kamal Zaman Yaakob telah mendeklamasikan puisi bertajuk Bella. Pada Bella dengan adanya latar gambar-gambar Bella semua, ada yang menangis semasa malam kemuncak itu, melihat kepada kita perlu ingat semula isu kemanusiaan, ya, hak asasi, bukan sekadar kita berpuisi tanpa isu, tapi ada mesej sampaikan, perpaduan. Dan saya juga menyampaikan masa itu mendeklarasikan tajuk Gadis Tanpa Nama, menunjukkan bagaimana wanita juga sama-sama memperjuangkan kemerdekaan pada waktu itu. Jadi setiap puisi itu ada ceritanya, di mana kata dah habis ke? Akan ada lagi. Jadi kita rasa benda tu mesej sampai dengan cara yang berbeza dan membawa orang kata semangat tu tak ada. Ramai yang memang banyaklah berdebat malas nak lagi. Bak kata doktor, mesej itu sampai tapi semangat yang berbeza dan ianya disampaikan menerusi gurindam, puisi dan begitu dekat sekali dengan hati rakyat ya sebenarnya. Dan adakah cadangan daripada pihak doktor sendiri untuk membukukan karya-karya nukilan puisi itu? Menurut soalan sangat bagus. Memang kita telah merancang di mana setiap universiti itu ada 5 daripada nukilan mereka sendiri. Kita akan kumpulkan daripada setiap universiti tersebut jadi ke antologi puisi. Memang itu harapan kita akan diterbitkanlah oleh pihak universiti nanti untuk kita sampaikan kepada semua. Itu adalah luahan hati daripada belia-belia kita sebenarnya dengan nukilan puisi itu sendiri. Kita dapat daripada 4 universiti setakat ini dan kita akan kumpulkan lagi dan kita kumpulkan untuk terbitkan. Mungkin secara bersiri ataupun secara 14 IPTA ke 20 IPTA ke.
yang kita paling penting IPTS tu. Kita nak juga ramai IPTS bersama kita, kaum minoriti daripada kaum Cina, India dan juga tadilah etnik tadi kan, pelbagai etnik Sabah Sarawak yang turut sama. Itu yang sentuhan yang sangat menarik lah. Siri kedua mungkin bakal menyusul dan pasti akan menyusul. Akan Dia menyusul, bukanlah ya. satu program yang bagi tempoh masa pendek. Bertanya mungkin sekarang ni penonton sedang menyaksikan dan mereka pun nak bersama-sama mencipta puisi itu dan berdeklamasikannya. Adakah bagaimana ruang untuk mereka ini bersama Hibah ruang sebenarnya? boleh hantar kepada Persatuan Penyanyi Malaysia, ya, untuk kita tersebut, untuk kita sama-sama lihatlah karya tersebut kepada Persatuan Penyanyi Malaysia. Ada Facebooknya, boleh layari. Ya. Rasa macam nak menulis, saya nampak di ni dah dulu macam nak deklamasi saja, saya nampak dah bersemangat. Semangat kita tu bersama-sama ada. berjelajah nanti, ya, bersama nama. Ringkas saya di pojok ini harapan bagi Seri Jelajah seterusnya bagaimana? Harapan kami daripada semula yang jawatan kuasa, nak ucapkan terima kasih kepada semula. Memang kita menghadapi, adalah biasalah kan, cabaran, dugaan, tapi berjaya dengan ada kerjasama semua pihak. Daripada PMO banyak bantu, daripada media pun datang, ramai datang membantu memberikan publicity, promosi. Jadi harapan kami supaya mereka memahami niat kita yang sebenarnya di sini. Dan saya juga memetiklah kata-kata yang memang biasa kita suka katakan, menangkap kilat dalam kilau, mengimbau beras ya dalam padi, membaca niat dalam hati. Kalau saya fikir niat kami ni betul, kita sampaikan betul, maka semuanya akan menjadi betul dalam memberikan impak yang besar bila kita ada niat yang betul pada awalnya. Jadi kita harap semualah sama-sama kita melihat kepada apa yang boleh kita bantu, ya, kepada untuk bagaimana kita menyatu padukan dan semarakkan semangat patriotisme itu kena semua, bukan kata kelompok ni saja, semua pihak keluarga Malaysia, daripada kanak-kanaknya kan, daripada golongan belia, golongan warga emas, semua sekali kita kena bersatu padu. Ya, saya agak terkesima sebenarnya dengan semangat dan juga kata-kata yang dilontarkan oleh Profesor Muhaddiah Teknologis Dr. Jessica Ong Hai Liao begitu berseni sekali. Dan saya pun mungkin tak ada seni yang sebegitu. Dan sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada beliau. Mungkinlah boleh lepas ni buat satu malam khas untuk kepada pelbagai media, sebab saya percaya ramai boleh daripada kita ni mempunyai bakat-bakat juga kan, nak menyampaikan yang terpendam. Boleh saya akan sampaikan tersebut kepada yang berkaitan. Apa katanya, bersiap sediakan satu lah. Boleh. Wajiblah. Boleh, Ini tak yang Nurul masalah. wajib satu saja. Apa yang kita sampaikan di sini pastikan. Kita datang pas satu slot. Kita dah bersedia ya. Baik, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini. Satu perkongsian menarik dan semangat tu makin berkobar-kobar sekarang untuk menyambut Hari Kebangsaan pada hari esok 2022. Pastikan datang beramai ke Dataran Merdeka dan jangan lupa dapatkan buku tadi tu. Banyak kisah-kisah Okey, dan buku tadi ya ingin saya kongsikan sedikit. Mungkin bagi anda di luar sana yang ingin mendapatkannya boleh menghubungi di talian 013-6610-950 iaitu Encik Zahriman Alias dan harganya adalah RM120 termasuk pos, manakala mereka yang di luar semenanjung Malaysia adalah harganya RM130. Dan terima kasih kita ucapkan ke atas kesudian masa anda bersama kami di dalam Apa Khabar Malaysia, dan diharapkan semoga Hari Kebangsaan 2022 meninggalkan satu momen yang bersejarah dan dapat disambut dengan gembira. Okey, baik, saya pun dah sekarang nak pergi ke Dataran Merdeka nak saksikan persiapan untuk sambut hari esok. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat tinggal.